Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah dan juga penyelia luar. Nama saya Faizah Nur binti Sadi dan hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu analisis fungsi lagu terhadap struktur naratif visual filem musikal Malaysia. Kajian kes Majika. Di dalam tesis ini mempunyai 5 bab yang bermula daripada pengenalan, sorotan literatur, metodologi, analisis kajian dan juga kesimpulan, implikasi dan cadangan. Kita teruskan dengan pengenalan iaitu latar belakang kajian. Umum seperti yang kita ketahui, filem musikal berkembang dalam era 1920-an. Hollywood telah berjaya melahirkan genre filem yang membawa kepada konsep escapism. Dalam era 40-an ke 50-an, salah seorang komposer terkenal iaitu Arthur Freed telah menghasilkan banyak lagu-lagu dalam musikal Hollywood. Beliau mengumpulkan satu pasukan yang dikenali sebagai Freed Unit di MGM Studios. Tetapi ini berbeza dengan perkembangan muzik dan lagu filem Melayu kerana ianya bermula daripada teater bangsawan. Seperti yang diketahui, awal industri perfilman Melayu juga ramai tenaga pengarah berbangsa India. Dan ini akibat daripada pengaruh filem Hindustan dan Tamil. Muzik dan lagu menjadi elemen penting dalam penghasilan filem Melayu dalam tahun 50-an ke 70-an. Walaupun wujud lagu dalam filem Melayu, ia hanya selingan hiburan. Dan ini telah menyebabkan kesukaran untuk mengkategorikan filem era tersebut sebagai sebuah filem musikal. Dan berbeza dengan konsep filem musikal dari Hollywood, hubungan penstrukturan saling berinteraksi antara lagu dan naratif itu sangat kuat. Muzik dan lagu menyumbang kepada pembentukan plot naratif. Kita teruskan kepada penyataan masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap konsep filem musikal yang tidak jelas memungkinkan tidak ramai penggiat industri filem mahu menghasilkan filem genre musikal. Kemudian yang kedua adalah penghasilan filem musikal mencabar idea, kreativiti dan masa. Dan ini memerlukan pengarah dan komposer untuk memahami lebih dalam lagi terhadap fungsi lagu dalam filem, dalam naratif filem musikal. Dan menurut Hassan Abdul Muttalib, sesetengah penggiat filem mereka tidak memandang berat terhadap isu ini dan menyebabkan muzik dan lagu tidak tercapai melalui naratif plot. Menurut Norman Abdul Halim pula, terlepas pandang terhadap nilai-nilai emosi lagu dan kepentingannya kepada naratif plot, sesebuah filem musikal merupakan salah satu isu yang sangat penting. Baik, kita masuk kepada persoalan dan objektif kajian. Yang pertama, apakah konsep genre filem musikal? Objektif untuk persoalan ini pula untuk kita mengenal pasti konsep genre filem musikal. Yang kedua, apakah ciri-ciri lagu di dalam pembentukan elemen naratif filem musikal, iaitu untuk kita mahu menganalisis ciri-ciri lagu dalam pembentukan elemen naratif filem musikal Majika. Yang terakhir adalah bagaimanakah fungsi lagu dapat mengukuhkan elemen naratif filem Majika. Dan objektif untuk terakhir ini pula adalah untuk kita mahu menganalisis fungsi lagu dalam mengukuhkan elemen naratif filem Majika. Kemudian kita masuk kepada skop kajian. Dalam filem Majika ini, kita hanya memilih 5 buah lagu di dalam filem Majika untuk kita melihat fungsi lagu dalam pembentukan naratif. Kemudian kajian ini hanya memfokuskan kepada satu filem saja, iaitu filem musikal Majika, untuk kita mengelak daripada berat sebelah dalam mengkaji lagu-lagu di dalam filem musikal. Kemudian kajian ini tidak mengkaji elemen lagu dalam filem genre lain seperti filem aksi, drama, romantik dan komedi. Berikut pula adalah kepentingan kajian kepada produser, pengarah dan komposer, pelajar dan pengkaji, dan juga kepada penggiat filem dan masyarakat. Kita terus masuk kepada sorotan literatur. Dalam memahami lebih mendalam lagi tentang apakah genre filem musikal, pengkaji telah mengumpulkan beberapa fokus kajian untuk memahami dengan lebih dalam lagi pemahaman terhadap filem musikal. Dan ini adalah termasuk dalam elemen lagu.
Dan di dalam elemen lagu juga mempunyai lagu dan lirik. Kemudian kita akan memahami pula apakah genre filem musical. Di dalam genre filem musical pula mempunyai sub-genre filem musical. Kemudian kita akan memahami pula apakah teori di dalam genre filem musical. Kita ada teori dunia utopia dan juga teori the fantastic. Kemudian fokus kajian juga memahami bagaimanakah perkembangan filem musical, iaitu perkembangan lagu dan filem Hollywood, perkembangan lagu dan filem Bollywood, dan memahami perkembangan lagu dan filem Melayu, iaitu lebih kepada sejarah filem Melayu dan bagaimanakah perkembangan lagu dalam filem Melayu. Kemudian di dalam sorotan literatur juga ada naratif dalam filem. Dan terakhir sekali adalah bahasa visual dan filem musical. Kita terus masuk kepada metodologi. Bermula daripada persoalan kajian tadi yang membawa kepada objektif kajian, yang mana keseluruhan ini akhirnya akan mendapatkan satu analisis terhadap kepentingan fungsi lagu dalam naratif filem musical Malaysia. Berikut adalah kerangka konseptual bermula daripada filem Majika tersebut yang menggunakan konsep teori Todorov, yang akhirnya nanti akan membawa satu kesan fungsi lagu dalam naratif filem musical Majika. Berikut adalah carta alir pengumpulan, pengenalpastian, pemilihan bilangan sampel kajian, yang mana pertama sekali pengkaji akan melakukan proses pemahaman struktur naratif melalui pengamatan, penontonan, pendengaran, melalui format video, dan kemudian menghasilkan 4 buah lagu salingan yang tidak digunakan dalam analisis. Ini adalah untuk saringan memilih 5 buah lagu sebagai sampel lagu bagi mewakili setiap elemen struktur naratif Todorov. Berikut adalah 5 elemen dalam teori naratif Todorov yang bermula daripada equilibrium, disruption, recognition, repair dan juga new equilibrium. Yang di sebelah kanan pula adalah jumlah keseluruhan lagu-lagu dalam filem musical Majika yang telah diasingkan menurut teori naratif Todorov. Berikut adalah satu inisiatif pengubahsuaian kepada dua teori yang mana digabungkan dalam melihat perjalanan fungsi lagu dalam visual filem Majika. Dan di sebelah kanan pula adalah perjalanan lagu dalam bentuk clockwise yang bermula daripada equilibrium dan berakhir dengan restoration ataupun new equilibrium. Pengkaji juga mengambil satu inisiatif yang mana untuk kita memahami makna lirik di dalam sesebuah lagu filem Majika ini, pengkaji menggunakan conceptual integration network theory, yang mana teori ini adalah satu ruang mental yang dibina semasa kita berfikir dan bercakap untuk tujuan pemahaman dan tindakan yang berlaku. Setiap ruang ini mengandungi maklumat yang berbeza mengenai elemen yang sama, tetapi setiap ruang mengandungi representasi yang disusun secara logik. Menurut Chata, melihat dari pertimbangan dalam segi konteks filem seperti naratif, visual, music, efek bunyi, dialog, lirik, lagu dan sebagainya, ianya boleh dianggap sebagai ruang input seperti yang anda dapat lihat di input space 1 dan juga input space 2. Kita terus masuk kepada analisis kajian. Berikut adalah sinopsis kepada filem ini. Baik, untuk tahap pertama, elemen pertama di dalam naratif Todorov adalah equilibrium. Tajuk lagu di dalam equilibrium adalah lagu Gebang yang dinyanyikan oleh watak Putri Bunian yang bergenre lagu Inam tradisional. Seperti yang diketahui, equilibrium adalah pengenalan terhadap maklumat latar penting dalam filem tersebut. Dalam tahap ini, audiens mampu memahami tetapan, setting dan pengenalan watak utama.
dan elemen ini belum adanya lagi gangguan daripada watak antagonis. Dan ini dapat dijelaskan sama seperti dalam Black Snyder's 15 Bits, yang mana elemen keempat yang membawa kepada babak satu iaitu catalyze. Okay, ini adalah pengenalan kepada kehidupan watak utama, yang mana keadaan di mana watak utama bakal berubah sebelum menempuh gangguan daripada musuh. Kalau kita lihat daripada CIN analisis pula, kita lihat kepada input space kedua iaitu lirik yang dinyanyikan oleh Puteri Bunyan. Dan kita lihat input space yang pertama iaitu visual dia. Bagaimanakah visual yang telah digambarkan di dalam adegan tersebut, yang mana menjelaskan Puteri Bunyan sedang bersukaria bermain di tepi air terjun. Dan daripada input space satu dan input space kedua ini memberikan satu selective projection, yang mana lirik menekankan tentang babak Puteri Bunyan sedang menikmati suasana air terjun. Dan perlambangan ini memberi satu makna kepada tahap equilibrium, yang mana belum adanya lagi gangguan, keadaan masih tenang, dan ini merupakan satu titik permulaan sebelum adanya gangguan. Kemudian kita terus masuk kepada elemen kedua iaitu disruption. Okay, lagu yang bertajuk Baik Kau Pulang dinyanyikan oleh watak Pak Pandir dan Ayu, bergenre lagu Just for the Vibe. Disruption adalah sebuah pengenalan terhadap gangguan yang menimpa watak utama ketika pertama kali berada di dunia baru. Okay. Dan dalam elemen ini yang memberi ruang kepada audiens untuk memahami tetapan baru yang dipersembahkan dari dunia majika. Okay. Baik Kau Pulang ini mengisahkan tentang satu amaran waspada kepada watak Ayu oleh Pak Pandir yang mengetahui identiti Ayu sebagai seorang manusia biasa. Dan ini dapat dijelaskan juga, diperkuatkan lagi oleh Black Snyder's 15 Bits dalam Fun and Games yang mana dalam Fun and Games ini berlaku menjelaskan tentang watak utama yang mula membiasakan diri di dunia baru. Okay, watak utama juga bakal mengharungi penjelajahan baru yang mengujakan. Okay, kita lihat pula lagu Baik Kau Pulang ni, adakah dia sama dengan penjelasan yang dijelaskan di dalam Disruption dan Fun and Games. Okay, kita lihat kepada input space 1 dalam visual. Pak Pandir mengetahui Ayu bukan dari dunia majika. Dan kita lihat lirik rangkap 1. Okay, daripada penjelasan lirik rangkap 1 ini telah memberikan satu selective projection, yang mana lirik menekankan terhadap watak Pak Pandir memberikan amaran kepada Ayu, dan ini memberikan satu gambaran tentang gangguan telah berlaku kepada watak Ayu tersebut, yang mana Ayu ini adalah watak protagonis di dalam filem ini. Dan begitu juga dalam lirik rangkap kedua, yang mana input space 1 dalam visual adegan ini menunjukkan Ayu merayu kepada Pak Pandir untuk meminta pertolongan tunjukkan arah. Dan daripada visual tersebut, adegan tersebut memberikan satu selective projection, yang mana lirik menekankan Ayu berada dalam kesusahan mencari adiknya yang hilang di dunia majika. Begitu juga kepada rangkap ketiga, iaitu Pak Pandir kelihatan tidak pasti dengan kejadian yang beliau lihat terhadap Malik. So di sini kita dapat membayangkan bahawa Pak Pandir ini tidak yakin ataupun tidak tahu bagaimana untuk membantu Ayu dalam menyelesaikan masalah Ayu. Dan ini kita dapat lihat daripada selective projection tersebut, yang mana lirik menekankan Pak Pandir memberi maklumat ketidakpastian tentang adiknya yang dibawa pergi dan memberi amaran tentang kejadian yang bakal menanti Ayu. Seterusnya kita masuk kepada elemen ketiga, iaitu recognition, yang mana
Lagu dinyanyikan oleh watak nenek kebayan bertajuk Rahsia Awet Muda, bergenre lagu jazz vaudeville. Recognition adalah elemen yang membincangkan situasi di mana kesedaran terhadap punca gangguan telah berlaku. Kesedaran ini juga menunjukkan kebinasaan bakal berlaku oleh watak antagonis. Definisi ini disokong juga dalam Bad Guys Close In, di mana plot penonjolan watak antagonis mula menunjukkan kuasa. Pada tahap ini, audiens akan mula melihat perkembangan watak antagonis yang menunjukkan kekuasaannya kepada watak-watak yang terlibat. Kita lihat kepada input space 1, iaitu visual di dalam adegan tersebut. Nenek kebayan sedang membawa jamunya untuk diperkenalkan kepada seluruh penduduk Majika. Dan ini dijelaskan dalam lirik rangkap 1, yang mana lirik menekankan nenek kebayan menunjukkan tentang kehebatan jamu ajaib beliau kepada seluruh penduduk Majika. Kemudian kita lihat kepada rangkap seterusnya, iaitu lirik pra-chorus. Di dalam input space 1, visual menunjukkan nenek kebayan berwatakan angkuh. Dan ini telah memberikan satu selective projection yang mana lirik menekankan tentang keangkuhan nenek kebayan dalam merahsiakan misteri jamu awet muda. Dan sama juga penjelasan tersebut kepada lirik chorus, yang mana kedua-dua lirik tersebut menjelaskan atau menekankan tentang keangkuhan nenek kebayan dalam merahsiakan misteri jamu awet muda. Daripada penjelasan ini, penekanan ini, dia memberikan satu gambaran bahawa gangguan ini berlaku disebabkan atas keinginan nenek kebayan itu mahu menghasilkan jamu awet muda dengan cara menculik kanak-kanak, dan termasuk pula juga adik Malik tadi. Dan di sinilah kita dapat melihat bahawa terdapatnya satu gangguan kepada keseluruhan cerita tersebut. Kita lihat pula lagu di dalam elemen keempat, iaitu Siapa Lebih Berkuasa, yang dinyanyikan oleh nenek kebayan, Badang, Ayu dan juga Malik, bergenre lagu rock. Okay, di dalam elemen repair ini adalah tahap climax dan perjuangan terakhir watak-watak. Di dalam elemen repair ini adalah kita dapat melihat satu penentuan kepada titik perubahan terhadap nasib yang menimpa protagonis, sama ada secara positif maupun negatif. Dan ini dapat dijelaskan juga dalam Dark Night of the Soul, yang mana kebangkitan watak utama dalam menyelesaikan masalah yang kemudian berkembang kepada Break into Three, yang mana membawa audiens ke satu peristiwa. Okay, semua plot datang bersama dan watak utama mendapat petunjuk yang membantu mereka menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat daripada input space 1 dan juga input space kedua, dalam visual adegan tersebut, Badang menerjah masuk ke rumah nenek kebayan untuk menyelamatkan Malik. Dan kalau kita lihat daripada lirik dalam input space kedua ini, kita dapat melihat satu dialog, seperti sebuah dialog tetapi dinyanyikan berduet antara nenek kebayan dan juga Badang. Dan kita lihat daripada lirik tersebut, kita dapat melihat satu pertelingkahan antara watak Badang dan juga nenek kebayan yang membawa kepada satu selective projection. Lirik menekankan tentang pertelingkahan antara watak Badang dan nenek kebayan dalam menyelamatkan Malik. Dan begitu juga dalam lirik seterusnya, yang mana keseluruhan lirik ini sangat memberi satu gambaran yang genting antara keempat-empat watak tersebut, yang membawa kepada satu selective projection, menekankan tentang pertelingkahan antara watak Badang dan nenek kebayan, dan seterusnya menekankan tentang babak Ayu menyelamatkan Malik. Dan di sini kita dapat lihat keseluruhan watak bergabung untuk mencari solusi kepada pengakhiran. Kemudian kita beralih kepada elemen terakhir, iaitu New Equilibrium ataupun Restoration. Lagu adalah Selamat Tinggal Majika, yang dinyanyikan oleh seluruh watak Majika bergenre jazz vaudeville. New Equilibrium adalah tahap di mana watak-watak bersatu
dan kembali damai membawa kepada pembaharuan kehidupan baru kepada watak protagonis. Perubahan baru ini berdasarkan daripada kesan tindakan daripada elemen repair yang berakhir dengan positif. Dan penjelasan ini sama juga di dalam final image, yang mana audiens akan melihat satu perubahan besar berlaku berbanding dari elemen opening image. Kalau kita lihat pada opening image yang permulaan tadi, audiens dapat melihat pengenalan kepada kehidupan watak protagonis latar belakang dunia realiti. Tapi dalam final image pula, audiens dapat melihat kesemua watak-watak bersama namun berlatar belakangkan dunia majika yang menjadi penutup cerita majika. Kalau kita lihat daripada input space 1 dan input space 2, visual menunjukkan watak-watak dunia majika menyanyi beramai-ramai. Dan ini telah digambarkan melalui lirik tersebut. Daripada lirik tersebut, dia memberikan satu penekanan terhadap situasi, terhadap keseluruhan watak-watak majika, memberikan ucapan selamat tinggal kepada penonton. Dan ini adalah keseluruhan lagu, perjalanan lagu-lagu yang bermula daripada equilibrium dan berakhir dengan restoration. Baik, seterusnya kita masuk kepada kesimpulan kepada keseluruhan kajian ini. Objektif pertama adalah konsep genre filem musikal adalah sebuah genre yang berpaksikan dunia utopia yang mana menyajikan hiburan asli semata-mata kepada penonton. Objektif kedua pula, genre filem musikal menjadi lebih menarik adalah disebabkan elemen lagu yang membantu mengukuhkan tema, mesej, watak dan perwatakan konflik filem tersebut. Elemen lagu seperti tempo, genre style, lagu dan juga lirik telah membuktikan pembentukan sebuah lagu berjaya membentuk elemen naratif dan struktur plot filem majika. Dan objektif terakhir adalah elemen lagu dan fungsi lagu dalam 15 buah lagu filem majika bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi sebagai satu medium yang telah berjaya menarik audiens dalam menghayati perjalanan keseluruhan plot. Hubungan antara elemen lagu dan visual mise-en-scène saling bergantung antara satu sama lain dalam membentuk elemen naratif filem majika. Kemudian kita lihat kepada implikasi kajian ini. Yang pertama adalah penggiat filem dan komposer. Sebagai rujukan kepada penggiat filem tempatan yang bercita-cita mahu menghasilkan genre filem musikal menerusi pendekatan teori naratif Todorov. Kedua, sebagai satu bahan panduan kepada penggiat filem dan komposer mengenai kesesuaian impak lagu terhadap struktur plot filem musikal berdasarkan skrip yang dihasilkan. Implikasi yang kedua kepada masyarakat. Ia bermanfaat kepada masyarakat tempatan dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang pembikinan runut lagu khusus untuk genre filem musikal. Kedua, ia membolehkan masyarakat mampu memahami konsep, kepentingan tentang fungsi lagu serta memperluaskan lagi apresiasi minat dan kesedaran kepentingan fungsi lagu dalam filem musikal. Beberapa cadangan untuk kajian ini telah diperluaskan. Yang pertama, kajian tentang cara penghasilan lagu musikal berdasarkan adegan dan keseluruhan babak dalam visual filem musikal Malaysia. Yang kedua, mencadangkan agar kajian fungsi lagu dalam filem musikal Malaysia dapat dilaksanakan kerana genre filem musikal di Malaysia tidak banyak dihasilkan, terutama sekali dalam subgenre filem musikal fantasi. Dan terakhir pula adalah kajian terhadap genre filem musikal tempatan diperluaskan lagi dan difokuskan kepada penggiat-penggiat filem di Sabah. Kepelbagaian setiap etnik ini sedikit sebanyak telah dapat memberikan satu inspirasi kepada penggiat filem untuk menggali lebih dalam lagi dalam menghasilkan filem musikal, namun masih bersandarkan keindahan etnik di Sabah. Sebagai penutup, kewujudan lagu dalam filem musikal majika telah membuktikan sebagai satu instrumen yang penting dan teras utama dalam mewujudkan dunia musikal tersebut. Fungsi lagu dalam filem musikal majika adalah bahan komunikasi yang menggerakkan naratif plot dan telah berjaya disampaikan melalui penelitian beberapa aspek daripada elemen lagu. Dan terakhir pula, lagu-lagu yang dicipta dalam filem musikal majika menerapkan
tema dan budaya Melayu, khususnya dalam aspek cerita dongeng Melayu, ke dalam filem musikal Magica diolah bersesuaian dengan cita rasa penonton. Sekian, terima kasih.